tahan no. Kita kata jangan naik pokok. Pokok tu jatuh sekali lagi. Jangan naik pokok. Dia naik juga jatuh. Dia kata hang kuat sungguh no. Masa dia tu gaduh sakit tu, hang kuat sungguh no. Tadi mak abang tak mau dengar. Hang kuat sangat. Tu begitu lah. Kita pun buat nada heran. Buat nada tahajud. Kuat sungguh. Dia lagi sakit hati lah. Lagi sakit hati lah. Dah jatuh mak pergi kata lebih tu lagi riau. Riau tu bukan pasal sakit, riau pasal mak wali. Itu bahasa dia. Fama asbarahum 'alan nar, maka apa yang terlebih kuat sabar mereka itu atas api neraka. Boleh sabar ke? Iaitu tahajud bagi orang yang mukminin daripada mengerja satu yang mewajib neraka. Dia buat tu wajib neraka. Benda yang betul tak mau habaq. Judi haram, nak sebut judi haram pun takut. Arak haram pun takut. Ada ayat Quran jelas. Nak habaq kata ni, kalau kita mencuri ni, kita kena buat laksanakan hukum hudud. Kalau kita berzina ni, perzinaan berlaku macam-macam ni, kena laksanakan hukum hudud. Takut nak habaq. Pasal apa? Nanti tak boleh masuk TV. Takut nak habaq nanti orang pecat jadi mufti. Takut nak habaq, takut orang pecat tak boleh mengajar di sekolah. Orang tukar di sana, tukar di sini. Jaga ustaz takut. Payah no. Tu kata kat orang je. Kita pun kenal lah. Orang yang tak ustaz tegur no. Pasal boleh sembunyi dah sama aja. Kalau tak ustaz pun dia tahu kebenaran tapi sembunyi. Senang tak mau kata apa. Kena habaq ni, tak mau habaq. Tak boleh. No? Tapi orang yang paling berautoriti, orang yang ada ilmu lebih menyesatkan orang kalau dia tak beritahu. Kalau orang biasa tak apa, orang tak berhujah. Kalau lah ulama, tok guru, mufti, dia buat begitu, orang kata mufti pun tak kata apa, hampa pandai lebih daripada mufti. Jadi orang ikut mufti. Tok guru pun tak kata apa, hampa duk kata macam-macam. Tok guru pun buat. Boleh tak? Tu dia. Payah. Payah bila? Payah bila? Bila kita ni terikat dengan dunia jadi payah. Kalau tak terikat dunia, tak payah. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab. Bermula yang demikian itu dengan sebab bahwasanya Allah Ta'ala telah turun ia akan kitab dengan sebenar. Allah Ta'ala yang menurunkan kitab dengan sebenar. Bilhaq, benar. Kitab tu satu pun yang tak ada satu pun yang salah, semua betul. Maka kena cerita kebenaran itu. Maka beriman mereka itu dengan setengahnya dan kufur dengan setengah, yang lain dengan sembunyi akan dia. Maknanya kalau seorang itu menyembunyikan sebahagian daripada isi kandungan Al-Quran, menyembunyikan hukum hakam Islam, maka seolah-olah dia menolak yang disembunyikan tu, dia tak mau terima, tak mau pegang. Maknanya kufur setengah, beriman setengah, tu yang bahaya. Habaq ni boleh cerita, habaq ni jangan cerita. Tu pesan kat orang pergi ceramah. Saya pernah pergi satu tempat, dia pesan gitu, ustaz, habaq ni ustaz jangan sebut lah, sensitif. Ustaz cerita lah bab mati, bab ziarah kubur, bab orang ludah dalam masjid. Saya habaq lah masjid mana. Kalau saya habaq, tuan-tuan tahu, tuan-tuan pun duduk pergi masjid tu. Jangan bertekar tak betul. Ada, bukan di sini, di sana. Dia kata ustaz, lama dah cerita tahun 90-an dulu ni. Lama ustaz, dia jemput kita bagi ceramah Maulid Nabi. Lepas tu dia main rumah. Ustaz, saya nak pesan kat ustaz. Ustaz cakap bab biasa-biasa sudahlah. Sebab
Ludah daripada masjid pergi luar masjid, ludah ke tingkat masjid. Dia abang point dah. Senang dia ceramah itu. Ludah dia tu apa nama buat kotak atas kubur. Dia besar suruh ceramah Maulid Nabi. Dia bagi isi kat kita. Sebab apa dia tak perhati masa dia jemput saya pergi ceramah tu, dia tak kenal saya. Lepas tu ada orang lain tolong perkenal dia. Dia kata ustaz ni jangan duk biar kat dia. Bak point. Dia pun pergi rumah saya bak point. Lepas tu saya pergi ceramah hari tu, dia ambil ustaz seorang lagi. Asal seorang je dalam iklan. Dia ambil ustaz seorang lagi. Ustaz jabat agama. Bukan mana nak kata orang jabat agama. Oh, ustaz yang dia kenal lah. Senang pergi cari jabat agama senang. Komplain dua, ustaz tu kata dia kata kat saya, entah tak saya cakap ikut dia apa, anak nak bantai. Habis dia pun tak bantai apa pun. Ini cerita lama keluar pihak lama-lama. Ni cerita nak sembunyi dulu. Hak tadi pun dia kata entah tak saudara, dia pun tak mau bagi cakap lebih-lebih, kita cakap lagu tu sudah. Lepas tu biar kat anak nak cerita hak lebih-lebih sikit. Dia pun cuba kita juga. Tapi kita tak ada, kita bantai juga. Bantai apa? Tahu bantai? Tidur kan bantai? Tabu yang patut-patut lah. Saya kata lah dalam ceramah tu, saya kata terima kasih banyak tuan-tuan jemput saya ceramah Maulid Nabi ni. Cerita Nabi ni, cerita Nabi ni hidup pada hidup dia dari kecil sampai wafat. Cerita dia jenuh banyak sangat. Bagi saya tengah 2 jam tak cukup. Itu ayat saya. Lepas tu saya cerita betul lah apa yang patut dicerita. Jadi orang yang panggil pergi ceramah pun jangan buat perangai begitu lah. Cerita dah. Kita panggil orang ceramah di masjid surau, jangan buat pesan ustaz cakap bab ni saja lah. Bab ni jangan cakap, tak boleh. Termasuk dalam orang yang nak sembunyikan ilmu. Pasal apa? Nak jaga dia jantung kosong. Takut orang kata apa, jantung kosong jemput ustaz ni berhabak benda yang orang tak suka. Kalau dia berhabak benda yang orang suka, tak payah ceramah. Ada perangai begitu. Jadi jantung kosong hak baru ni, hak dilantik baru masjid ni, kita harap taklah buat perangai begitu. Kalau bagi tajuk tak apa, dia skop dia senang. Tajuk ni tak apa, jangan lebih rajak ustaz tu pula. Jadi takut jadi macam Yahudi, nak sembunyikan ilmu. Tak boleh. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan bahawa segala mereka yang bersalah-salah mereka itu pada kitab, dengan iman setengah dan kufur setengah, dan mereka itu Yahudi, kata qil segala musyrikin Arab pada Quran. Baik, bukan Yahudi saja, kata qil, kata setengah pandangan ulama mengatakan segala musyrikin Arab termasuk dalam orang yang menyembunyikan kitab dan orang yang bersalah-salahan dalam kitab. Maknanya ada yang diterima, ada yang dia tak terima pada Quran. Kata setengah syair, kata setengah, maknanya mereka ni kata apa? Mereka kata setengah syair, kata setengah syair. Maknanya ada yang dia berkata ni bukan Quran, ni syair. Ada kata ni bukan Quran, Quran ni sihir. Ada yang kata kahana. Kahana ni apa? Kahana ni tukang nujum. Tukang nujum. Kahana tuk nujum, bukan sihir. Tuk nujum ni ni tengok tapak tangan tak? Ni puasan. Ni nak dimadukan oleh suami orang lagu ni ni tak lemah ni, suami nikah seorang ni. Ni mati cepat. Ni rezeki murah. Ni tengok nampak oratnya orat. Ada duit senang belanja. Ada duit senang belanja, tak ada duit tak boleh beli. Ada duit semua boleh jadi. Betul lah tu.
Tu untuk tunjuk. Tak boleh tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan boleh, tapi tak boleh tekak. Tapi kalau doktor lain, bukan untuk tunjuk. Dia tengok tapak tangan, dia tengok darah di tapak tangan kita. Ada tanda-tanda ni jantung ni, kembang pun tengok tangan. Jantung. Ini ada darah tinggi. Tu lain. Dia tengok dia ada tanda daripada darah, tanda daripada perjalanan darah di tangan kita ni. Dia boleh tahu tu tak apa. Tu pun teka lah. Tapi teka yang betul, kerana dia ada ilmu biologi dia. Tapi kalau ilmu pakai tengok orang jambung, tak betul. Mata pun sama, ada ilmu dia boleh tengok. Teropong kat mata dia ada najis dalam perut ni, ketui-ketui ni. Dia tengok mata dia. Betul lah. Betul. Tengok mata dia panggil apa? Radiologi bawa tahu kan. Tak apa lagi tu, bukan tenung nasib tu. Tenung nasib ni dia pakai, kita tengok Cina pun ada, Hindu pun ada kan. Ada kedai dia apa? Dia ada nombor-nombor dia. Ada tak boleh. Orang Melayu pun ada untuk tujuh ni. Untuk bomoh. Tengok dah layak. Macam tu Ramli tu. Jadi orang Arab ataupun Yahudi ni, mereka beriman sebahagian, menolak sebahagian. Dia nak tolak cara begitu saja payah, maka dia buat tuduhan. Sesat. Mereka ni bukan bawa Islam sebenar. Islam yang tak sebenar. Hak dia sebenar. Islam tak sebenar pasal apa? Memecah belahkan masyarakat. Memecah belahkan masyarakat. Dia kata kat Nabi, pasal apa? Farraqta jama'atahum. Muhammad ni telah memisahkan antara jemaah. Maknanya memecah belahkan masyarakat Arab. Pasal apa? Bila dia bawa Quran, sebahagian ikut Quran, sebahagian tak ikut, jadi pecah. Dia kata ni pemecah belah masyarakat. Lepas tu tak ramai pula kata ni sihir. Sebab apa? Memisahkan antara isteri dengan suami. Suami masuk Islam, isteri tak mau, jadi pecah. Sihir. Memecah antara anak dengan mak. Anak masuk Islam, mak tak masuk Islam. Ni sihir. Muhammad guna sihir, dia kata. Maknanya dia kata sihir tu kerana apa? Kerana nak bagi tuduhan dia tu orang terima. Dia kata sihir. Maka ini orang yang ikhtalafu fil kitab, orang yang bersalah-salahan mereka itu pada kitab, dengan iman setengah dan kufur setengah. Jadi tuduhan kepada Nabi, tuduhan kepada ulama, tuduhan kepada pendakwah, itu biasa saja. Kenapa? Sejak zaman dulu lagi orang tuduh Nabi. Tuduh ni kalau dulu dia ijtihad, tuduhan ini di mana? Di pasar-pasar. Panggil orang ramai, habaq ni Muhammad dia ni tukang sihir. Orang ramai pun tepuk tangan, Muhammad tukang sihir. Dia pun buat ceramah juga dulu, buat di pasar-pasar. Dulu tak ada TV, dulu tak ada radio, dulu tak ada internet. Tapi pakai macam tu lah ni, ada internet, ada TV, ada radio. Kadang-kadang dia guna TV, radio, internet untuk menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang boleh mengurangkan pengaruh orang Islam, mengurangkan kepercayaan orang terhadap Islam, terhadap orang yang membawa Islam. Dia kata ni Islam tak sebenar, Islam hak dia Islam sebenar. Macam tu cara model. Pasal orang duk pegang pada Islam, orang nak pada Islam, dia guna nama Islam juga. Tapi Islam hak depa tak betul. Islam kami betul. Islam kami betul. Betul mana? Ada ada arak halal, ada arak haram, ada judi haram, ada judi halal. Itu Islam betul dia.
Kalau judi ada lesen halal, judi tak ada lesen dalam kebun getah haram. Tu Islam betul. Islam tak betul, judi haram. Islam betul, ada lesen halal, tak ada lesen haram. Ada lesen tulis pula judi adalah haram untuk umat Islam. Nak pergi beli, dia malu juga pakai topi keledar. Masuk ke beli nombor. Dia pakai topi keledar, pakai spek hitam, pakai topi keledar. Tuan ni nak beli tapi tengok tu tulis di atas. Orang kata orang Islam tak boleh berjudi, maka dia pun masuk pakai topi keledar. Itu Islam tu ya tu. Islam tu ya. Islam sebenar. Islam sebenar kan dulu. Dok tu sokong apa? Dok tahu kata dok tu sokong apa? Tak sokong bagus. Sokong ni banyak makna. Sokong macam-macam. Sokong. No? Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku di Mesir? Itulah kesian. Kita baca ni perhati dulu. Lafi syiqaqin ba'id. Sesungguhnya pada khilaf menyalahi yang jauh daripada jalan agama yang sebenar, dihilang bagi kebajikan. Sesungguhnya pada khilaf menyalahi yang jauh daripada jalan agama yang sebenar, dihilang bagi kebajikan. Apa ni makna dia? Mereka itu yang macam-macam tadi ni, yang menyalahi agama, lafi syiqaqin ba'id. Sesungguhnya pada khilaf menyalahi yang jauh, pada khilaf menyalahi yang jauh daripada jalan agama. Orang yang lari daripada ajaran agama ni, agama yang sebenar ni, jauh pada lafi, itu dia terjemah dia. Lafi, dihilang bagi kebajikan. Dihilang bagi kebajikan, maknanya mereka tu jauh daripada kebajikan. Syiqaqin, mereka itu jauh. Syiqaq, susah. Ba'id, jauh daripada kebenaran. Mereka ni takkan mendapat kebenaran, takkan mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, semakin mereka menentang Nabi, semakin mereka itu jauh daripada Islam. Sesat, jauh. Ba'id, sesat, sesat. Wal'iyadzubillah. Jadi kesimpulan dia yang kita ambil pada ayat yang kita baca hari ini ialah, jangan kita sembunyikan ilmu kerana cari dunia. Itu kesimpulan mudah. Jangan sembunyi ilmu kerana nak cari dunia. Dunia ni macam-macam. Jangan sembunyikan ilmu sikit pun. Cara sikit lah kena habaq. Banyak lagi teruk. Kerana apa akibatnya? Akibatnya neraka. Senang. Jangan sembunyi ilmu kerana dunia, nanti masuk neraka. Tu awak balik rumah bukan malam ni, petang ni. Buat cerita ni kat jiran. Kami pergi mengaji kat Pak Si, kami dapat satu ilmu. Kami tak mau sembunyi ilmu kami. Pasal apa? Sembunyi ilmu ni masuk neraka. Sembunyi pasal apa? Pasal takut tak boleh habat dunia. Jadi kena habaq tu. Kalau tak habaq, jadi tang ni kena habaq. Carilah siapa-siapa nak habaq. Tak ada orang habaq kawan dalam ni juga pun tak apa. Itu tugasan dia bagi. Tugasan. Bagi tugasan tu, balik nak jalankan. Balik nak jalankan tugasan. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak habaq ni. Saya dapat tugasan tadi. Saya nak habaq lah tu. Tak dijaga. Tugasan. Bulan depan saya tanya, buat tak tugasan? Baik. Baik. Kita pindah pada kitab satu lagi, insya-Allah.
Hidayatus Salikin. Surat apa? Ya. 23 dah. Ha? 23. Al-bab ats-tsani fi ta'ati adh-dhahirah. Baik, kita baca ni adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Tasawuf ni dia kitab akhlak. Akhlak terbagi kepada dua, satu zahir, satu batin. Ha? Satu zahir, satu batin. Kedua-duanya kena ada. Sebab tu dimulakan dengan zahir dulu. Ha? Dimulakan dengan zahir, tapi batin pun kena. Kata kita ni buat zahir dulu, lepas tu ngaji bab batin baru batin. Tak, dia selari sebenarnya. Tapi nak tulis yang zahir dulu. Nak cerita 23. Habis lah. Habis lah. Masa tu cik tak main. Cik banyak kontik. Habis lah. InsyaAllah. Tak apa. Kalau tak pergi lagi, tak apa, kita ulang balik nanti. Satu senang je. Yang ke-23 atas tu dia cerita tentang orang yang afdal di kalangan manusia ni, Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat, sahabat 4, kemudian sahabat yang dijanjikan dengan syurga 10 orang. Itu kan. Baik. Al-bab ats-tsani, bermula bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir. Bermula bab kita baca mula. Al-bab ats-tsani fi ta'ati az-zahirah. Bermula bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu, fal fardu ra'sul mali ta'ala, ra'sul mali mimma wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulu an-najatu wan naflu wa huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu fi ad-darajati. Artinya, ketahui olehmu hai talib. Kita ni talib lah. Talib ni penuntut ilmu. Ya, kami talibah. Ya, talibah. Perempuan talibah. Artinya ketahui olehmu hai talib dan talibah, bahawasanya segala ibadat yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi, itu sifat Allah. Itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Maka fardu itu ra'sul mal. Jadi musannif nak beritahu bahawa ibadat yang Allah Ta'ala suruh itu ada dua bahagian. Yang pertama fardu, yang kedua sunat. Yang fardu itu ra'sul mal. Apa dia? Yakni modal perniagaan. Modal perniagaan yang fardu, ra'sul mal. Dan dengan dia asal perniagaan. Maknanya kita nak niaga, kita kena ada modal. RM1,000 nak niaga goreng pisang, kita ada RM1,000. Kita pergi beli belanga, kita beli periuk, kita beli pisang, beli dapur, beli tepung. Itu modal. Dan dengan dia dapat selamat
Dengan modal itu kita dapat selamat. Dengan fardu itu kita dapat selamat. Ini yang saya pergi dengar daripada Tuan Guru Haji Tayyib Al-Makki, hafizahullah, seorang guru yang berumur 100 tahun. Saya cerita dah kan? Tak lagi. Tak lagi. Kali pertama saya pergi sebelum pilihan raya hari itu. Yang kali kedua saya pergi dengan Ustaz Zaki. Kali pertama saya pergi, dia cerita, dia tanya, dia banyak tanya kita. Kita jawab satu tak betul. Satu pun tak betul. Sebab dia nak beritahu tu benda yang berbeza dengan apa yang kita tahu. Hak kita tahu tu betul juga, tapi hak dia beritahu bukan hak tu, hak lain. Dia tanya sembahyang ni ada berapa bahagian. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan hari ni, soalan hak guru tanya, sembahyang ada berapa bahagian? Cuba jawab. Sembahyang ada fardu dan sunat. Tak tahu. Tak boleh. Ada jawapan lain. Ini soalan dia. Dia tanya kalau mutu sembahyang ni ada berapa bahagian? Kita jawab ada 2. Ada yang jawab 13. Benar bagus sembahyang. Yang takut. Siapa nak jawab lagi? Seorang lagi. Bagi peluang. Ya, sila. Ya. 5. Tak tu. Semua tak tu. Macam hari tu lah. Kalau jawab semua tak tu. Bayang ada 3. Apa dia? Hak 3 tu. Asar, maghrib, subuh. Qasar ta'ala ta'yin. Itu bukan sembahyang, tu niat dan sembahyang. Tak. Saya rasa hak daripada ujung ni sampai ujung tu jawab tak betul semua. Sebab kami jawab hari tu semua tak betul. Tak betul kata tak betul. Nak tahu tak jawapan dia? Senang je. 3. Tapi apa dia 3 tu? Yang pertama, ada hak jawab P tadi ada, tapi dia huraian dia lebih lain. Saya jawab dulu. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak Nabi. Yang ketiga, hak hamba. Kita 3 bahagian. Hak Allah Ta'ala, iaitulah sembahyang yang menentukan, memisahkan antara Islam dengan kafir. Sembahyang yang membezakan antara Islam dengan kafir. Sembahyang 5 waktu. Tu hak Allah. Tu hak Allah. Bila sembahyang ni Islam lah, tak sembahyang kafir. Maknanya yang membezakan kita ni Islam ke kafir, sembahyang. As-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Tok Guru ni kata sembahyang ni pasal apa tiang, pasal apa tiang, pasal apa 5. Hak 5 waktu ni pasal apa 5 bukan 4. Dia kata sebab tiang ni kalau kita pacok 4 je, 1, 2, 3, 4 tak kuat kita. Ambil satu lagi tok tengah, kita ikat kuat. Kanan tak jatuh, kiri tak jatuh. Tu hak Allah. Hak Nabi. Hak Nabi. Hak Allah. Punya nak cepat. Nak cepat. Hak Nabi. Sembahyang hak Nabi, iaitulah sembahyang ni mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang fardu pun kena ikut sunnah, sembahyang sunat pun kena ikut sunnah. Ini saya nak tambah hak tu guru tak kata. Saya tambah hak orang lain kata. Huraian dia sikit. Orang lain kata, la ni riuh. Sembahyang tasbih tu maudhu'. Sembahyang tasbih tu ada orang kata hadis maudhu', hadis palsu. Kalau buat sembahyang tasbih tu dosa. Macam-macam. Macam-macam. Seorang ustazah dia bawa cerita.
Ustazah, saya abang kat anak murid dia hak duk main tanya saya duk. Kita tanya dia mengaji mana? Kami tanya ada ustaz. Dia kata dia mengaji kat seorang ustaz doktor pula tu. PhD pula tu. Pernah jadi mufti pula tu. Jadi, lepas tu hak tok guru dia buat ni salah ke? Tok alim dia buat. Dia kata tok guru mengaji tak habis. Saya beritahu kat anak murid tu, saya kata pihak dia tanya ustazah mengaji kat seorang pun habis. Hak tok guru lain mengaji banyak tok guru pun tak habis. Itu jawapan dia, saya tak bagi jawapan dia tu. Pihak kat ustazah tu tanya ustazah sebab ustazah mengaji seorang je habis. Tok guru lain mengaji tak habis. Jadi tak hebat ustazah mana. Yang penting ada pandangan yang macam tu, yang dia kata sembahyang tasbih hadis maudhu' bahaya. Dalam hadis sebut man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya dalam neraka. Makna mendustakan Nabi, antaranya hak Nabi tak kata, pi kata. Antaranya hak Nabi kata, dia kata tak kata. Termasuklah main tasbih ni ulama buat berdasarkan hadis sahih, hadis yang dimuatkan dalam banyak kitab, diamalkan sejak dahulu, kini dan akan datang. Tapi dia boleh kata maudhu'. Maudhu' mana? Mengada-ngada. Kita sembahyang tasbih ni Nabi tak buat ngada-ngada, kata. Ini bahaya. Jadi balik pada jawapan Tok Guru tadi, dia kata sembahyang yang kedua hak Nabi ni, kita sembahyang ikut hak Nabi buat. Nabi sembahyang macam mana Nabi sembahyang, kita sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yang ketiga hak siapa? Hak hamba. Hak hamba, hak kita. Macam mana kita pula sembahyang? Dia kata sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu hak kita. Apa sebab? Sebab sembahyang sunat ni menentukan martabat kita di sisi Allah Ta'ala. Kalau masuk syurga, nak duduk syurga mana? Tengok sembahyang sunat kita. Rumah banyak dalam syurga, tengok sembahyang sunat rawatib banyak tak? Siapa sembahyang sunat rawatib, dalam hadis sebut 10 rakaat, satu riwayat 12 rakaat setiap hari, maka dia akan Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bina untuk dia satu rumah masjid dalam syurga. Sembahyang rawatib kalau tiap-tiap hari tak tinggal, banyaklah rumah dalam syurga. Itu martabat kita dalam syurga, melihat kepada sembahyang sunat. Sembahyang duha kita buat, sembahyang witir kita buat, sembahyang rawatib, sembahyang qiyamul lail. Tok Guru ni pesan, kali pertama saya pergi jumpa, dia kata sembahyang malam ni nombor 1. Qiyamul lail, sembahyang tahajud. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala bagi maqam yang terpuji bagi orang yang qiyamul lail. Dia kata jangan tinggal. Balik sekali lagi sembahyang, jangan ikut syaitan. Dia besar tu. Besar. Balik sembahyang. Dia tanya kita soalan kedua. Tuan-tuan jawab. Lagi tak boleh jawab, saya tak berhenti. Baik. Orang naik kuda. Orang naik kuda ni, kita naik kuda, kita ikut kuda ke kuda ikut kita? Jawab. Ya? Kuda ikut kita. Ada jawapan kita ikut kuda? Kita naik kuda, kuda ikut kita ke kita ikut kuda? Kuda ikut kita. Ada kita ikut kuda? Tak. Betul. Pasal apa? Kalau lah kita ikut kuda, habis kita. Kuda terjun lokang pun kita masuk kandang. Maknanya nafsu kita. Dia nak abang nafsu kita, jangan nafsu ikut kita. Kita ikut nafsu. Jangan kita ikut nafsu. Nafsu yang kena ikut, kita kawal nafsu. Itu di antara soalan. Hak dia tu taruh bulan depan pula. Dia dah balik Mekah. Dia kata kalau nak jumpa, insya-Allah doakan dia panjang umur. Sapak kata.
bulan Safar atau Rabiul Awal. Baik, kita pergi jumpa insya-Allah. Kita doakan dia punya umur. Ni orang yang payah nak jumpa orang lagu ni. Baik. Ya. Ada? Di mana Ustaz? Di Bali. Di Asam Jawa. Anak dia umur 8 tahun. 8 tahun, dia umur 100 tahun. Isterinya muda lah. Tak tahu isteri pun umur 100 tahun. Gelap besar. Tapi Nabi Zakaria umur 120 tahun. Nabi Zakaria umur dia 120 tahun, isterinya umur 84 tahun. Ada anak. Dapat Yahya. Pak Yahya. Baca dalam surah Maryam kan? Ya. Dalam surah Maryam cerita. Jadi itu mukjizat. Itu Allah Taala bagi luar biasa. Kalau puan-puan ni nak juga nak jadi macam tu, boleh bawa ayam 4 ekor. Baca surah Maryam banyak-banyak. Baik. Baik. Boleh nak? Kita sambung. Maka fadl itu rasul mal, yakni modal perniagaan, dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia dapat selamat. Dengan fardu tu hak sekait dengan hak tok guru habaq tadi. Maknanya hak fardu ni kalau sembahyang fardu selamat dah, neraka selamat. Kalau tak sembahyang fardu tak selamat. Dan sunat itu iaitu laba. Laba daripada perniagaan iaitu untung. Hak tu kena ada. Niaga tak untung buat apa, dia buat fardu saja. Selamat dah. Habis balik modal kita kata. Niaga ni balik modal tak rugi, untung pula rugi pula. Neraka tak dapat. Syurga dapat. Tapi dekat tu je. Tapi laba daripada perniagaan maknanya kita dapat lebih, untung lebih. Kalau banyak sembahyang sunat, untung lebih. Baca Quran sunat, untung lebih. Zikir sunat, untung lebih. Sedekah sunat, untung lebih. Zakat wajib, selamat dari neraka. Tambah lagi sedekah, untung lebih. Itu makna dia. Dan dengan dia dapat kemenangan. Dengan apa? Dengan sunat dia dapat kemenangan dan darjat di dalam akhirat. Ni itu guru apa? Itu guru tadi abang. Dapat kemenangan dan darjat di dalam akhirat. Darjat, satu darjat ni satu darjat 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan. Itu kali 500 hari. 500 tahun perjalanan antara satu darjat dengan darjat yang lain. Sudah 500 tahun. Itu sunat yang menentukan. Dan hampir kepada Allah Ta'ala. Hak sunat kita buat hampir kepada Allah Ta'ala. Kita tengok hadis Nabi SAW. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya. Bukan ila, ada titik bawah ya, ada syaddah. ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يضمر به. Artinya hadis ini ada dalam matan Arba'in Imam Nawawi, dalam riwayat yang ada beza sikit tapi hampir sama. Artinya firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Apa beza hadis Qudsi dengan hadis Nabawi? Hadis Qudsi perkataannya daripada Nabi, maknanya daripada Allah. Beza dengan Quran. Quran lafaz dan makna daripada Allah. Hadis Qudsi lafaz Nabi sendiri, makna daripada Allah. Hadis Nabawi
lafaz dan makna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadat. Maknanya tiada hampir kepada aku oleh orang yang nak hampir kepada aku. Orang yang nak hampir kepada Allah Ta'ala bukan hampir kedudukan, bukan hampir jarak tak. Bukan hampir jarak. Kita tak boleh, tak ada jarak. Kita ni tidak berjarak antara kita dengan Allah. Makhluk berjarak. Allah Ta'ala tak nak ukur berapa kilometer dengan Allah Ta'ala, tak boleh lah. Nah? Tapi makna taqarrub, kita pun Melayu kata taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah. Kita nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan amalan ni, yang paling baik ialah apa yang difardukan, ibadat yang aku fardu atas mereka itu. Amalan yang taqarrub yang paling baik dengan Allah Ta'ala ialah amalan fardu. Sama ada dia fardu sembahyang ke, bayang 5 waktu, fardu zakat, dan harta benda, zakat fardu. Puasa Ramadan fardu. Haji yang pertama fardu. Kemudian banyak lagi lah. Fardu banyak guna kefarduan. Baik, itu yang penting sekali. Dan sentiasa hambaku, yang kedua Allah Ta'ala kata, dan sentiasa hambaku menuntut hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadat yang sunat. Habis yang fardu, Allah Ta'ala kata, ada di kalangan hambaku yang beribadat menghampirkan kepada aku dengan ibadat sunat hingga aku kasih akan dia, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang, kasih kepada dia. Jadi kita nak dapat kasih Allah, jangan buat hak fardu saja, kena buat yang sunat. Maka apabila telah ku kasihi akan dia, ku kasihi, apabila aku kasih akan dia dengan sebab dia buat amalan sunat itu, niscaya adalah pendengarannya, yasma'u bihi, yang mendengari ia, yang mendengar ia. Maknanya adalah pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan perkataannya yang ia berkata dengan dia, dan tangan yang memegang akan dia, dan kaki yang berjalan dengan dia, dan hatinya yang mencita ia dengan dia. Cita ni cita-cita. Dan ketahui oleh baik apa makna dia. Bila kita buat amalan sunat, setelah kita melakukan yang fardu Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala suka sekali, fardu lah. Lepas tu kita tambah dengan sunat. Allah Ta'ala sayang dengan sebab kita buat sunat, Allah sayang, tambah sayang lagi, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan kita. Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku adalah pendengarannya yang dia dengar dengannya. Maknanya aku bimbing dia, dia dengar benda yang aku reda. Kata Allah, dia dengar benda halal saja. Itu satu makna. Yang baik-baik maknanya dia sentiasa mendapat bimbingan Allah Ta'ala. Itu satu makna. Satu lagi maknanya, bila dia buat benda-benda sunat banyak, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepadanya, menyertainya dalam apa sahaja gerak-geri dia, pendengaran dia, penglihatan dia, tampak dia, kaki dia. Ia bertisu, dia pegang, dia tampak dalam peperangan, Allah Ta'ala bersama dengan dia. Dia berjalan ke mana, Allah bersama dengan dia. Ma'iyyatullah, dia bersama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bantu dia, Allah Ta'ala tolong dia. Tidak ada satu pun yang langgar larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hadis cerita pasal awliya Allah, wali Allah.
Dalam hadis yang hadis tu sebelum tu kalau kita tengok dalam matan lain, Allah Taala kata apa? Allah Taala kata apa? Allah Taala kata man 'ada li waliyan adantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku, aku isytihar perang dengannya. Sebelum hadis, sebelum yaqulullah tu, sebelum ma taqarraba tu dalam matan 40 kalau kita tengok, aku ni Allah Ta'ala isytiharkan ada di kalangan hamba aku ni wali aku, siapa yang memusuhi wali aku isytihar perang dengan dia. Lepas tu baru Allah Ta'ala sebut hadis ni. Kita baca ni, maknanya cerita dalam hadis ini menceritakan apabila seorang hamba itu melakukan yang fardu ditambah dengan yang sunnah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta dengan dia, Allah Ta'ala bimbing dia, Allah Ta'ala jaga dia. Sebab itu kalaulah orang tu dekat dengan Allah, dengan yang fardu, dengan yang sunnah, bila dia kata apa, jadi, orang kata jadi. Ahlu tasrif disebut dalam istilah tasawuf ahlu tasrif. Ahlu tasrif ni bukan dia buat sendiri, semua orang silap faham. Bukan wali tu buat sendiri, tapi dia buat dengan Allah Ta'ala yang izinkan, Allah yang serta dia. Sebab tu dia kata apa yang dia kata, orang kata masih mulut. Masih mulut tu, kenali tu masih mulut. Dia tegur Moktan, kawan tu dia duduk ke Moktan, Moktan ni mana kan masak ni? Kawan kata masak Moktan ni. Dia kata mu kait belah ni mana? Kait mana sungguh, tak pernah mana betul-betul. Jadi pokok tu sampai bila-bila belah mana sebelah masak. Tok guru kata begitu je. Mungkin belah ni belah ni mana? Allah serta dengan dia, bukan dia buat. Allah Ta'ala izin dia, Allah Ta'ala sayang kat dia. Apa yang dia kata mustajab. Itu nama wali Allah. Wali Allah. Mulut dia masih pernah pergi kecap mulut dia masih. Maknanya mulut dia menjadi, kata jadi. Allah Ta'ala serta dengan dia. Sebab itu jangan kata tak tahuan kat tok ni. Jangan kat tangan, bahaya kita. Benda ni berlaku pada Nabi SAW ketika mana bulan Sya'ban. Pada 15 pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu, kita di sini jarang kita cerita. Cerita kita nisfu Sya'ban sahaja, malam beribadat, siang puasa, itu memang betul. Tapi di Mesir dia akan cerita peristiwa yang penting dalam sejarah Islam, iaitulah perpindahan kiblat. Macam mana boleh berpindah kiblat? Dengan niat dalam hati Nabi je. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kita bacalah ayat tu dulu kan. Nabi mendongak ke langit. Allah Ta'ala kata, aku lihat kamu mendongak ke langit. Nabi apa? Nabi harap kalau bolehlah nak menghadap kiblat ke Kaabah. Dalam hati Nabi yang Nabi tak sebut pun, tapi Allah sudah perkenankan hasrat Nabi, cita-cita Nabi. Ada apa yang diceritakan tu, cerita je, tapi jadi. Jadi tok guru ni kadang-kadang Allah Ta'ala dia tak dengar pun, kita tak dengar dia kata apa pun, tapi dalam hati dia ada doa untuk kita, insya-Allah. Sebab tu ziarah tok guru ni berkat. Dia doa hati dengan sepenuh hati. Allah makbulkan dia. Kita kata aku doa juga, dia doa juga, tapi doa kita macam mana, doa dia macam mana. Sebab tu jangan ambil peluang, jangan kita lepas peluang. Kalau ada orang-orang soleh, kita ziarah dia. Hatta kata ulama, kubur para awliya, kubur Nabi lagilah, kubur para awliya kalau kita boleh ziarah, kita ziarah. Kerana di samping kita mengambil iktibar kematian, kita juga mendapat doa daripada mereka. Macam mana doa orang mati? Mati nak doa macam mana? Bal ahya'u 'inda rabbihim. Orang yang mati syahid itu, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Termasuklah para ulama hadis. Mereka itu orang yang hidup, orang yang wali ni hidup beramal ibadat dalam kubur dia, bukan nak pahala dah, tapi Allah bagi istiqnas, bagi kat dia
Orang kata apa? Nak bagi dia seronok, dia boleh buat ibadat. Sebab dia pun seronok ibadat atas dunia. Dalam kubur pun nak buat ibadat, Allah bagi buat ibadat. Bukti dah, dalil dah, hujah dah. Sahabat Nabi pernah ketuk kasut atas kubur Nabi. Kubur Nabi, kubur atas kubur. Dia tak sangka kata kubur. Ketuk. Dengar. Orang dah baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca Quran ni buat amalan tak? Ibadat tak?